di antaranya adalah tahiyat akhir, yang di sana adanya satu ikatan yang Allah ingin untuk kita jalin kepada kekasihnya baginda Rasulullah, dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa ramai orang menghayati ketika salatnya itu benar membina hubungan dirinya dengan Allah, tetapi Allah suruh untuk kita menyampaikan salam ketika menjalin hubungan kita dengan Allah kepada kekasihnya baginda Rasulullah, bukan dengan salam yang menyatakan kepada dia, tetapi kepada engkau, kepada kamu, yang seolah-olah yaitu kita mesti merasakan Nabi itu bersama dengan kita. Ada tak agaknya ketika mana kita mengucapkan salam itu di dalam setiap solat kita, benar-benar menghadirkan ketika memberi salam kepada Nabi, benar, yakin, percaya Nabi mendengar, menjawab salam kita itu. Ukurannya adalah kitalah yang ukur bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lahirlah para sahabat yang cukup kuat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hubungannya, cintanya kepada Nabi tiada tolok bandingan. Kenapa? Kerana tali yang dipegang oleh Nabi mereka pegang kukuh dan sentiasa berusaha untuk menarik, mendekati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah daripada para sahabat, di antaranya Az-Zubair bin Awam, yang tak rela mendengar berita kononnya Nabi dibunuh, langsung menghunuskan pedang tanpa ketika itu sempat memakai pakaiannya, sehingga digelar sebagai orang yang pertama menghunuskan pedang berjihad untuk membela kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lahirlah para sahabat yang cukup kukuh daripada kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW, seperti Bilal bin Rabah, yang setelah wafat Nabi tak sanggup untuk berada di kota Madinah, tak dia memandang kecuali akan ingat kepada Nabi. Pencin daripada menjadi muadzin, tak mau untuk mengaunkan azan, bukan tak mau ganjaran yang besar yang ditawarkan oleh Allah, akan tetapi kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi itu sampai dianya merasa meresap ke dalam jiwa raganya. Yang dibuktikan ketika beliau kembali ke Madinah, diminta untuk azan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tak mampu untuk menolaknya, sehingga ketika melaungkan azan, bukan hanya Bilal, bahkan penduduk-penduduk di Madinah ketika itu disebutkan keluar dalam keadaan kebingungan, sehingga ketika dilanjutkan daripada kalimat-kalimat azan, seterusnya mengalirlah air mata penduduk Madinah mendengarkan suara azan Bilal yang teringat pada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan, adakah Nabi telah hidup kembali? Dan ketika mana mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu pingsanlah Bilal bin Rabah. Kerinduan, tak dapat, tak terdaya menahan cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin, ini semua adalah binaan cinta, kebersamaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ingin tutup dari ceramah ini, yang insya Allah setelah ini banyak faedah yang kita akan dapat daripada guru-guru kita, daripada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi', yang disedarakan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pengorbanannya telah terbukti. Sejak daripada dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia sanggup untuk memberikan separuh hartanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, walaupun ditolak, bahkan isterinya. Di dalam peperangan Uhud, ketika mempertahankan kepada Nabi SAW, maka beliau cedera parah. Ketika berkumpul kaum muslimin setelah peperangan Uhud, Nabi memeriksa setiap orang, sehingga Nabi mendapati Sa'ad bin Rabi' tidak bersama dengan mereka. Maka Nabi mengatakan, siapa di kalangan kamu yang ingin mengambil tahu tentang beritanya Sa'ad bin Rabi'? Sehingga seorang Ansar mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka dia pergi ke tempat-tempat syuhada
untuk mencari Sa'ad bin Abi Rabi' yang dia jumpai ketika itu dalam keadaan cedera yang sangat parah, di penghujung daripada nyawanya, yang apabila diriba kemudian mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil tahu tentang keadaanmu, maka dia mengatakan, sampaikan salamku kepada Rasulullah dan katakan bahawa semoga Allah mengganjari kepada engkau wahai Rasulullah sebesar-besar ganjaran sebagaimana seorang Nabi diberikan ganjaran yang besar daripada umatnya, dan sampaikan kepada kaum bahawa tidak ada alasan bagi setiap sesiapa pun untuk tidak membela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana matanya mampu untuk berkelip atau berkedip. Tak ada alasan untuk tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana matanya mampu untuk berkelip. Kita bukan hanya mampu menggerakkan kelopak mata kita, bahkan daripada jasad kita yang sempurna ini, sejauh mana kita membela baginda Rasulullah. Terbela tak sunnah Nabi, terbela tak akhlak Nabi yang kita contohi. Bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kehidupan persahabatan kita, bagaimana hubungan kita sesama manusia dan makhluk, bagaimana hubungan kita dengan Allah, terbela tak? Ini soalan yang perlu untuk kita jawab, untuk kita bawa balik sebagai renungan daripada majlis ini, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya terlebih daripada